Bertemu kembali pengeluar pesawat Boeing dan juga pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA disifatkan bertanggungjawab ke atas dua nahas melibatkan pesawat 737 MAX yang mengorbankan 346 penumpang dan juga anak kapal. Rumusan itu terkandung dalam laporan yang didedahkan Jawatankuasa Pengangkutan dan Infrastruktur Kongres Amerika Syarikat. Laporan itu didedahkan selepas siasatan selama 18 bulan. Ia merumus dua nahas tersebut adalah hasil daripada kegagalan umum, kesilapan teknikal dan kelemahan pengurusan. Di pihak Boeing, jurutera didakwa mengabaikan beberapa siri kelemahan teknikal yang dikesan daripada pesawat tersebut. Sementara pengurusan Boeing pula didakwa tidak bersikap telus. FAA pula dipercayai tidak melaksanakan kawal selia yang sepatutnya ke atas pesawat berkenaan. Dua nahas pesawat melibatkan pesawat 737 MAX berlaku dalam tempoh 5 bulan. Pertama, nahas Lion Air Indonesia pada 29 Oktober 2018, sementara nahas kedua melibatkan Ethiopian Airlines pada 10 Mac 2019. Kedua nahas dipercayai berpunca daripada kegagalan fungsi perisian kawalan pesawat yang dikenali sebagai MCAS. Operasi pesawat 737 MAX di seluruh dunia digantung selepas nahas berkenaan. Laporan itu juga mendedahkan Boeing dengan sengaja menyembunyikan maklumat penting daripada syarikat penerbangan, juruterbang dan pihak kawal selia. Boeing didakwa ada pengetahuan bahawa wujud kegagalan rekaan pada pesawat 737 MAX. Namun ia menggunakan pengaruh hubungan baik dengan badan kawal selia untuk mendapatkan kelulusan penerbangan. Laporan itu juga mencadangkan beberapa reformasi dan perstrukturan semula FAA berkaitan kelulusan pensijilan. Seterusnya, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ sedang berusaha mendapatkan semula aset tambahan $300 juta yang didakwa dikaitkan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut DOJ, aset itu berjaya dikesan di akaun escrow di United Kingdom. Akaun escrow itu adalah akaun dana disimpan dalam amanah sementara dua atau lebih pihak menyelesaikan transaksi. DOJ memberitahu $300 juta itu dapat dikesan melalui kredit yang diberikan oleh syarikat minyak negara Venezuela, Petroleos di Venezuela SA pada Petro Saudi Oil Services Saudi berhubung usaha penggerudian minyak. Syarikat-syarikat itu telah terlibat dalam pertikaian undang-undang mengenai dana yang dibekukan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia dengan kerjasama pihak berkuasa Britain. Pihak berkuasa Malaysia dan AS menganggarkan $4.5 bilion dicuri daripada 1MDB dalam skema terperinci di peringkat global. Jabatan Kehakiman juga menyatakan pihaknya sedang mencari 4 dozen poster filem promosi yang diperoleh Riza Aziz, penerbit Hollywood dan anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia melibatkan dana lebih dari $4 juta yang dikesan ke aset yang digelapkan daripada 1MDB. Pendakwa menggugurkan tuduhan pengubahan wang haram terhadap Riza Aziz pada Mei. Ini selepas mencapai kesepakatan dia bersetuju untuk membantu pihak berkuasa mengesan aset berkaitan 1MDB. Perkembangan ini menjadikan nilai keseluruhan aset yang dikesan Amerika Syarikat berhubung skandal itu kepada $2.1 bilion yang merupakan tindakan pemulihan aset terbesar yang pernah dilakukan oleh jabatan itu. Setakat ini Amerika membantu Malaysia dalam mendapatkan semula aset bernilai hampir $1.1 bilion. Kita ke perkembangan dalam negara. Pelan jalinan digital negara jendela kini dilebarkan lagi ke Sabah bagi memperkukuhkan perkhidmatan jalur lebar di negeri itu. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Sabah merupakan penerima terbesar projek perkhidmatan internet berkenaan yang merupakan antara utiliti asas. Jelasnya lagi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diberi tanggungjawab untuk memacu pelaksanaan jendela. Dengan pelaksanaan inisiatif jendela ini, saudara dan saudari yang tinggal di negeri Sabah akan mendapat capaian jalur lebar yang lebih meluas bermula pada penghujung tahun ini sehinggalah tahun 2022. Sejumlah 419 menara baru akan dibina dan 1,972 pemancar sedia ada akan dinaikkan taraf kepada 4G. Dan di samping itu, liputan talian tetap gentian optik akan diperluaskan yang melibatkan 251,166 premis di seluruh negeri Sabah. Inisiatif jendela di negeri Sabah dianggarkan melibatkan kos sebanyak 2.45 bilion ringgit.
Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan pelancaran Gerban Sabah di Kota Kinabalu pada Khamis. Menurut Muhyiddin, kini terpulang kepada rakyat Sabah untuk menggunakan kemudahan itu sebaik-baiknya bagi memajukan kehidupan dan memakmurkan negeri itu. Kerajaan menerusi SKMM telah menyediakan 133 pusat internet komuniti PIK untuk memberi bimbingan kepada rakyat Sabah menjadi warga digital yang produktif. Seterusnya, perjuangan Kerajaan Negeri Sarawak menuntut cukai jualan negeri SST ke atas produk petroleum negeri itu terlunas apabila ia menerima cek bernilai lebih 2 bilion ringgit daripada Petroleum Nasional Berhad Petronas. Majlis penyerahan cek hasil SST dari Petronas kepada Kerajaan Sarawak dilakukan di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mewakili kerajaan negeri telah menerima cek SST pada kadar 5% itu bagi jualan tahun 2019. Kata Abang Johari, pembayaran SST oleh Petronas serta anak syarikatnya adalah hasil rundingan yang dicapai antara Petronas, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tabak Abang Jo, bagi cukai tahun ini pula akan dilangsaikan setelah pengiraan berdasarkan jumlah produk diekspor dibuat. State sales tax for this year 2020 would be paid when assessment has been made based on the volume of the petroleum products, namely crude oil, condensates, urea and liquefied petroleum gas actually sold and the sale value of these products. Kerajaan Sarawak pada masa sama menzahirkan penghargaan kepada syarikat lain yang beri kerjasama dalam pembayaran SST ini. Jelasnya pendapatan baru negeri ini akan disalurkan kepada projek-projek pembangunan yang dijalankan Kerajaan Sarawak di negeri itu. The amount paid by Petronas and its subsidiaries is, as you can see from the check tadi, 2,956,671,407.36 sen. Dan Abang Johari turut menyentuh mengenai perdamaian Kerajaan Negeri Sarawak dengan Petronas berhubung cukai jualan negeri SST, produk petroleum. Katanya konfrontasi berpanjangan hanya akan merugikan kedua-dua pihak. Petronas telah memberi komitmen untuk menjelaskan SST 5% kepada Kerajaan Sarawak dan mengiktiraf hak Sarawak untuk mengenakan cukai jualan seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan berdasarkan Oil and Mining Ordinance 1958. Dari aspek komersial terutamanya untuk membangunkan industri petrokimia di Sarawak, Kerajaan Sarawak mengambil sikap win-win kerana konfrontasi yang berterusan akan membawa kerugian kepada semua. Bagi Perdana Menteri, beliau menyambut baik perdamaian ini yang membuktikan perlunya ada persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Alhamdulillah, isu ini telah berjaya diselesaikan dengan beberapa perincian yang sedang dibincang oleh kedua-dua pihak. Saya percaya apabila Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sehaluan, yang untung ialah rakyat. Dan insya-Allah selepas ini rundingan dengan negeri Sabah akan kita mulakan selepas pilihan raya negeri Sabah. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Riza Zulkapli. Salam hormat.